Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir ke Expos Langkah ke UiTM 2022. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua atas keputusan yang cemerlang yang diperolehi semasa SPM, STPM dan STEM. Dan di sini UiTM sangat mengalu-alukan anda semua untuk menjadi sebahagian daripada pelajar UiTM specifically ke Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Saya Dr. Zarina binti Muhammad Zin merupakan Timbalan Dekan Akademik Fakulti Sains Pentadbiran Pengajian Polisi akan menyampaikan sedikit taklimat kepada anda semua berkaitan dengan fakulti juga program-program yang ditawarkan di fakulti. Sebelum itu izinkan saya untuk berkongsi slide perbentangan saya untuk hari ini. Okey. Berikut merupakan kandungan pembentangan saya sedikit berkaitan dengan latar belakang fakulti, facts and figures, lokasi, kerjaan fakulti, program yang ditawarkan, kaedah pembelajaran yang akan dilaksanakan, peluang kerjaya dan masa depan, juga maklumat untuk dihubungi. Okay, sedikit berkaitan dengan fakulti. Fakulti Sains Pentadbiran Pengajian Polisi adalah antara fakulti terawal yang berada di ketika itu adalah ITM pada tahun 1965 di bawah School of Administration and Law, di mana ketika ini Pusat Pengajian Pentadbiran dan juga undang-undang digabungkan menjadi satu school. Walau bagaimanapun pada 2004 fakulti telah pun diasingkan daripada undang-undang dan menubuhkan fakulti sendiri iaitu dikenali sebagai Faculty of Administrative Science and Policy Study ataupun Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Di mana fakulti ini ditubuhkan pada 14 Januari 2004 dan nama barunya adalah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Pada tahun 2014 pula, merupakan perubahan yang besar kepada fakulti yang mana pada awalnya fakulti berada di kampus induk UiTM Shah Alam telah pun dipusatkan di kampus Cawangan Negeri Sembilan, kampus Seremban sebagai satu pusat pentadbiran utama bagi fakulti. Jadi di kampus Seremban, pentadbiran utama ataupun pengurusan eksekutifnya adalah di sini yang diketuai oleh dekan dan juga timbalan-timbalan dekan. Dan di kampus ini menawarkan program-program prasiswazah yang melibatkan program diploma dan program ijazah sarjana muda. Bagi program pasca siswazah iaitu program Masters dan juga program PhD, juga satu program profesional iaitu ICSA, ia masih kekal ditawarkan di kampus Shah Alam. Okay. Pada tahun 2014, fakulti telah pun memperkenalkan satu program diploma yang baru iaitu Diploma Pentadbiran Korporat, dan pada tahun 2018 satu program ijazah sarjana muda juga diperkenalkan iaitu program Sarjana Muda Pentadbiran Alam Sekitar. Dan kedua-dua program ini hanya ditawarkan di kampus Seremban. Kini fakulti mempunyai dua program diploma iaitu Diploma Pentadbiran Awam dan Diploma Pentadbiran Korporat serta tiga program ijazah sarjana muda iaitu Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Korporat dan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Alam Sekitar dengan kepujian untuk ketiga-tiga program ijazah sarjana muda. Bagi program Diploma Pentadbiran Awam dan Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran, kedua program ini bukan hanya ditawarkan di kampus Seremban, juga terdapat di kampus-kampus yang lain. Sebagai contoh, untuk program Diploma Pentadbiran Awam, ia juga ditawarkan di kampus Raub Pahang, kampus Machang Kelantan, kampus Kedah, Merbuk di Kedah, kampus Sabah dan juga kampus Sarawak. Manakala bagi program Sarjana Muda Sains Pentadbiran, ia juga turut ditawarkan di kampus Kedah, kampus Sabah, juga kampus Sarawak. Okay.
FSPPB juga terdapat di 5 kampus cawangan yang lain, iaitu kampus Pahang, kampus Kedah, kampus Kelantan, Sabah dan Sarawak yang menawarkan program-program fakulti secara sepenuh masa dan juga secara separuh masa. Dan ketika ini keseluruhan pelajar fakulti adalah lebih kurang 9,250 orang pelajar. Ini merupakan pengurusan tertinggi fakulti yang mana dekan kita adalah Profesor Madya Dr. Nur Hafizah Muhammad Harith. Saya sendiri selaku Timbalan Dekan HIO Akademik juga dibantu oleh Timbalan Dekan Jaringan Industri Komuniti dan Alumni atau kita panggil sebagai Timbalan Dekan Raikan iaitu Dr. Radwan Yusof, dan bagi hal ehwal pelajar dibantu oleh Timbalan Dekan iaitu Dr. Mazlan Jisoo. Okay. Dari segi jumlah staf fakulti, ketika ini kita mempunyai 71 orang pensyarah yang aktif, di mana 11 pensyarah sedang cuti belajar melanjutkan pengajian di peringkat PhD. Jadi kita ada 3 orang pensyarah dengan grade jabatan VK 7 dan VK 6. Pensyarah kanan Profesor Madya 53-54 seramai 7 orang juga. Pensyarah kanan dari grade 51-52 seramai 54 orang. Dan pensyarah dari grade 45 dan 41 dan seramai 7 orang. Dan keseluruhannya adalah 71 orang pensyarah. Daripada 71 itu, 42 orang pensyarah adalah pensyarah dengan lulusan jazah doktor falsafah PhD lah. Dan keseluruhan staf pentadbiran yang membantu dalam urusan akademik, ehwal pelajar dan keseluruhan pentadbiran adalah seramai 17 orang. Ini adalah jumlah staf fakulti yang melibatkan 2 kampus iaitu kampus Seremban dan kampus Shah Alam. So berikut adalah lokasi fakulti berada iaitu di UiTM Kedah, Merbuk, Kelantan di kampus Machang, Pahang di kampus Sarawak, Negeri Sembilan di kampus Seremban 3 dan Shah Alam, Cawangan Selangor. Seterusnya di Sarawak kita menawarkan program di kampus Kota Samarahan dan juga di Sabah kampus Kota Kinabalu. So secara keseluruhan kita mempunyai 7 kampus menawarkan program-program fakulti dari peringkat diploma, sarjana muda dan juga pasca siswasah. Okay. Ini adalah antara kejayaan-kejayaan fakulti yang mana kita menandatangani MOU dan bersama dengan MAISA dan juga melibatkan program-program pengantarbangsaan lah. Ketika ini kita mempunyai MOU dan MOA bersama beberapa universiti luar, antaranya adalah JAIS. Kita juga ada MOU dan MOA bersama dengan OP Jindal daripada India, Universitas Airlangga Indonesia, Universitas Yogyakarta Indonesia, Universitas Subang Indonesia. Kita juga ada University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Kita juga ada University dari Albania dan juga dalam perancangan kita akan menandatangani MOU dan MOA bersama dengan Universiti Islam Malang Indonesia dan juga National Institute of Development and Administration NIDA dari Thailand. InsyaAllah pelbagai aktiviti dan program dirancang untuk memastikan kerjasama ini berjaya dengan melaksanakan program-program berbentuk akademik, ehwal pelajar dan juga penyelidikan juga penerbitan. Ini pula adalah program-program yang ditawarkan oleh fakulti secara amnya. Di peringkat pasca siswaza, kita menawarkan 1 program PhD iaitu Doktor of Philosophy dalam bidang Administrative Science dan 4 program sarjana iaitu 3 program secara kerja khusus dan 1 program secara penyelidikan. Manakala 1 lagi program adalah program profesional dengan kerjasama SSA UK. Okay.
Tiga program sarjana secara kerja khusus adalah Master of Corporate Administration ataupun ijazah sarjana pentadbiran korporat AM700, sarjana hubungan antarabangsa dan diplomasi AM701 dan juga Executive Master of Administrative Science ataupun sarjana eksekutif pentadbiran, sains pentadbiran AM770. Manakala kita ada satu program master secara penyelidikan iaitu Master Sains Pentadbiran ataupun Master of Administrative Science. Dan kita ada program profesional iaitu the Institute of Chartered Secretaries and Administrators, ICSA, yang mana ini adalah kerjasama dengan ICSA dari UK. Dan tiga program sarjana muda seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, sarjana muda pentadbiran korporat, sarjana muda sains pentadbiran dan sarjana muda pentadbiran alam sekitar dengan kepujian. Dan dua program diploma, diploma pentadbiran awam dan diploma pentadbiran korporat. Okay. Berikut adalah syarat-syarat kemasukan untuk program diploma pentadbiran awam. Sama juga untuk program diploma pentadbiran korporat, yang mana ia terbuka kepada semua pemohon dari aliran sains, teknikal dan sastra, yang mana syarat amnya adalah pelajar perlu memiliki SPM atau yang diiktiraf dengan 3 ujian termasuk bahasa Melayu dan lulus sejarah. Okay. Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program fakulti dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh universiti dan perlu memiliki keputusan MUAT. Bagi calon lepasan SPM, mereka perlu memenuhi syarat universiti dengan mendapat kepujian juga dalam mata pelajaran bahasa Inggeris dan matematik ataupun matematik tambahan. Bagi calon lepasan pra-diploma UiTM, mereka perlu lulus naik taraf program pra-diploma perdagangan dan mempunyai kepujian dalam bahasa Inggeris di peringkat SPM lah. Dan juga untuk calon FL, mereka perlu lulus MQA dan perlu berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan, mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman bekerja dan lulus temuduka di peringkat fakulti. Bagi program ijazah sarjana muda, ada sedikit perbezaan antara syarat kemasukan bagi program 225, 226 dan 228. Bagi program 225, syarat am universiti perlulah lulus SPM atau staraf dengan baik dan lulus sejarah, dan kepujian dalam bahasa Melayu atau bahasa Malaysia di peringkat SPM staraf mendapat sekurang-kurangnya grade C ataupun CGPA 2.0 dalam pengajian am ataupun CGPA 2.0, dan bagi lepasan matrik mereka perlu lulus matrikulasi KPM atau asasi sains UM ataupun asasi UiTM dengan sekurang-kurangnya mendapat CGPA 2.0 ataupun lulus diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan MUAT dengan band 1. Itu adalah syarat am universiti. Namun bagi syarat khas program untuk lepasan diploma UiTM perlulah mendapat CGPA 2.3 dan band 3 untuk lepasan diploma pentadbiran korporat ataupun CGPA 2.5 dengan band 3 bagi diploma pentadbiran awam dan lain-lain diploma, juga CGPA 2.0 dengan band 3 untuk muat bagi diploma pentadbiran awam ataupun diploma pentadbiran korporat dan lain-lain diploma dengan 2 tahun pengalaman kerja. Dan bagi lepasan diploma institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh kerajaan, mereka perlu mendapat CGPA 3.0 dengan band 3 ataupun 2.75 dengan band 3 muat bagi mereka yang mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang pentadbiran, dan juga mesti lulus SPM dengan 5 kepujian termasuk matematik, matematik tambahan dan bahasa Inggeris. Dan bagi lepasan asasi undang-undang, mereka perlu tamat dengan 2.50 CGPA dan band 3 untuk kemasukan ke AM225. Bagi kemasukan ke AM226 dan AM228 lebih kurang sama, dari segi syarat universitinya sama seperti AM225, namun dari segi syarat khas program 2.5 dari diploma Fakulti Sains Pentadbiran Pengajian Polisi ataupun 2.3 daripada diploma Sains Pentadbiran Pengajian Polisi dengan 2 tahun pengalaman kerja
dan muat hanyalah band 2. Bagi lepasan diploma institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia, untuk diploma pentadbiran awam ataupun pengurusan perniagaan, perakaunan, undang-undang atau lalian diploma, mereka perlu mendapat CGPA 3.0 dengan muat band 2 dan mestilah lulus SPM dengan 5 kepujian termasuk matematik atau matematik tambahan dan bahasa Inggeris. Ataupun mereka yang mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang pentadbiran dan lulus SPM dengan 5 kepujian iaitu matematik atau matematik tambahan dan bahasa Inggeris, mereka perlu tamat dengan CGPA 2.75 ataupun muat band 2. Lepasan asasi, UiTM asasi sains UM ataupun matrikulasi, mereka perlulah tamat dengan 2.5 CGPA dan band 2 muat dan mendapat grade B- dalam satu mata pelajaran dan juga grade C dalam 2 mata pelajaran dan lulus SPM dengan kepujian matematik, matematik tambahan dan bahasa Inggeris. Bagi lepasan STPM ataupun staraf, perlu mendapat 2.5 CGPA dan muat band 2 dan perlu mendapat grade B- dalam satu mata pelajaran dan grade C dalam 2 mata pelajaran termasuk pengajian am dan lulus di peringkat SPM serta kepujian dalam matematik atau matematik tambahan dan bahasa Inggeris. Bagi lepasan undang-undang, mereka perlu mendapat 2.5 dan band 2. Bagi 228 sama seperti AM 226 juga boleh rujuklah di link syarat kemasukan nanti. Okey. Ketika berlakunya pandemik COVID-19, sesi penyampaian perkuliahan dan pengajaran dibuat secara online dan distance learning ODL, itu pembelajaran terbuka dan jarak jauh sepenuhnya. Walau bagaimanapun bermula pada semester ini, bagi pelajar-pelajar semester akhir iaitu pelajar semester 5 diploma dan semester 6 ijazah sarjana muda, mereka dipanggil pulang ke kampus pada sesi kuliah yang kedua, yang mana sesi pengkuliahan masih lagi diadakan secara online, namun kelas tutorial diadakan secara fizikal. Maka mereka perlu menghadiri kelas tutorial di kelas-kelas diisi seperti di dalam jadual. Untuk semester akan datang, kita masih menunggu lagi perkeliling ODL 6.0 daripada pihak BHA. Walau bagaimanapun, pelajar perlu bersedia untuk kembali ke kampus lah. Sama ada penyampaian perkuliahan dan pembelajaran diadakan secara online ataupun secara fizikal akan dimaklumkan nanti. Okey, untuk melihat peluang kerjaya dan masa depan bagi pelajar-pelajar yang akan menyambung pengajian di Fakulti Sains Pentadbiran Pengajian Polisi, kebiasaannya bagi program AM110, AM120, pelajar boleh memegang jawatan dalam sektor awam dan sektor swasta. Cuma di peringkat diploma, jawatan yang ditawarkan hanyalah di peringkat penolong pegawai takbir ataupun sebagai pegawai eksekutif. Walau bagaimanapun, pelajar masih boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda. Bukan hanya terbatas di fakulti, tetapi boleh juga melanjutkan pengajian dalam peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang dasar awam, undang-undang, pengajian perniagaan, ekonomi ataupun dalam bidang pengurusan. Bagi M120 pula, mereka boleh bekerja sebagai pembantu setiausaha syarikat, assistant company secretaries di sektor swasta ataupun sektor korporat, dan juga boleh untuk ditawarkan sebagai penolong pegawai takbir di sektor awam. Dan mereka juga boleh untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana muda, pentadbiran korporat ataupun ke peringkat profesional di bawah Maisa ataupun sarjana pentadbiran korporat. Bagi program ijazah sarjana muda, bagi BCE, selalunya mereka akan ditawarkan sebagai setiausaha syarikat ataupun pegawai penguatkuasa, pegawai kewangan dan seumpamanya dalam sektor swasta dan juga sektor korporat. Dan mereka juga boleh memohon jawatan sebagai pegawai kewangan
pegawai audit atau seumpamanya dalam sektor awam, dan boleh juga melanjutkan pengajian dalam bidang profesional iaitu program ICSA yang kita tawarkan ataupun dalam bidang sarjana pentadbiran korporat. Dan bagi 226 dan 228 BEVA dan juga Administrative Science BAS ya, kata mudahnya lah. Okay. Selalunya mereka ini akan ditawarkan jawatan sebagai pegawai takbir dan diplomatik PTD ataupun pegawai takbir, pegawai penguatkuasa atau yang seumpamanya lah dalam bidang alam sekitar ataupun dalam sektor awam secara generalnya, dan juga sebagai pengurus sumber manusia ataupun pengurus projek dalam sektor swasta. Selain itu, mereka juga boleh melanjutkan pengajian dalam peringkat sarjana seperti sarjana pentadbiran ataupun sarjana hubungan diplomasi ataupun program-program sarjana lain yang berkaitan dengan bidang yang mereka pohon. Okey. So itu adalah peluang kerjaya dan masa depan. InsyaAllah setakat ini bila kita lihat graduate employability untuk program fakulti sains pentadbiran dan pengajian polisi secara keseluruhannya merujuk kepada data sehingga Jun 2021 bagi program diploma the graduate employability ataupun kebolehpasaran graduannya mencapai 85.3%. Bagi program degree pula mencapai 74.3% dan keseluruhan program sarjana 84.2%. Bagi program degree ataupun sarjana muda agak rendah di sini iaitu 75%. Kita 75% adalah kerana kebanyakan pelajar kita menyambung pengajian di peringkat sarjana. Bila dilihat daripada peratusan ini, kita nampak bahawa kebanyakan graduan fakulti dan juga graduan UiTM lah secara keseluruhannya memperolehi pekerjaan setelah mereka menamatkan pengajian. Jadi tak perlu bimbang, insya-Allah di mana ada usaha di situ akan ada rezekinya lah. Okay, so ini adalah antara alumni-alumni daripada fakulti lah. Kita punya pengarah UiTM sendiri, chairman lembaga pengurusan utama universiti, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ibrahim Abu Shah merupakan alumni UiTM, Datuk Seri Azalina, Datuk Seri Nancy, Menteri Pelancongan, okay, Datuk Najmuddin, Datuk Lat, Datuk Omar Sharif dan juga Mona Din. Okay. So untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan fakulti, bolehlah ke kampus Seremban 3 ataupun boleh menghubungi kami di talian tersebut ataupun boleh masuk ke website fakulti, hanya klik pada link tersebut dan boleh ke program-program yang berminat ataupun boleh scan lah QR code ini untuk bertanyakan dengan lebih lanjut berkaitan dengan program yang ditawarkan. Okay, so saya rasa setakat itu sahaja taklimat saya berkaitan dengan program. Kami menantikan kehadiran anda untuk menjadi sebahagian daripada FSPPians di UiTM. Jadi sebagai tanda penghargaan kami mengalu-alukan kehadiran anda semua. Terima kasih atas masa yang diluangkan untuk mendengar taklimat ini. Semoga membantu dalam memberi penjelasan yang lebih jelas kepada anda berkaitan dengan program-program. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan untuk diajukan, boleh untuk berjumpa dengan staf-staf yang bertugas di booth kami di sepanjang minggu Expo Selangkah ke UiTM. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.